Salam sejahtera. Tindakan Hadiawang mempertahankan isu roti gardenia yang dianggap rakyat Sabah sebagai satu penghinaan melampau kepada rakyat Sabah kini makin menjadikan rakyat Sabah marah dan terluka. Selain itu, tindakan Sanusi datang ke Sabah cuba untuk membuat penjelasan, cuba untuk menjernihkan keadaan, lebih mengeruhkan lagi keadaan. Hari ini isu tentang roti gardenia menjadi satu isu lagi. Apabila Haji Hadiawang sekali lagi tampil memberikan kenyataan berkait dengan roti gardenia. Orang Sabah makan roti gardenia je, tapi ini yang berlaku. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menganggap orang Sabah lebih cerdik berbanding pemimpin negara dengan mendakwa rakyat di negeri itu makan roti gardenia sahaja. Pemimpin Perikatan Nasional PN dalam kempen semasa pilihan raya negeri Sabah ke-17 itu juga mengaitkan isu pembelian pesawat emas dengan kononnya negara digadai. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanapun caranya pemimpin-pemimpin PAS menutup isu roti gardenia ini, orang Sabah bukan bodoh. Semakin anda menutup penghinaan itu, cuba menutup dengan isu-isu lain, cuba mengaitkan atau bercakap tentang isu lain, makin kita terluka. Kita makin sedar bahawa mereka cuba menutup isu tersebut. Sanusi kata itu bukan benda yang besar. Sekali lagi saya nak tanya, apa isu atau apa benda besar yang boleh dianggap besar oleh Sanusi? Apa yang lebih teruk daripada dihina? Maruah orang Sabah. Bukan untuk digadai, bukan untuk diperlekeh, bukan untuk dipermain-mainkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada pempengaruh daripada Perikatan Nasional cuba mengaitkan kononnya gerakan Sabah for Sabahan adalah anti Malaya, itu adalah fitnah besar. Kita di Sabah, kita tidak pernah anti Malaya. Bahkan kita sangat suka dengan Malaya. Kita satu negara. Yang kita tolak ialah parti-parti daripada Malaya yang cuba untuk menguasai politik Sabah. Itu saja. Bukan kita anti Malaya. Yang kita anti atau yang kita tolak ialah parti Malaya yang sudah lama bertapak di Sabah tetapi tidak dapat memberikan apa yang sepatutnya Sabah dapat. Termasuklah MA63. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila Hadi Awang mengaitkan cuba menutup isu roti gardenia itu dengan kononnya orang Sabah lebih cerdik, kami tidak dapat lagi makan pujukan itu. Orang Sabah lebih cerdik daripada pemimpin negara, kata Hadi Awang. Memang semua rakyat di Malaysia ini lebih cerdik, pandai, bukan saja terhadap pemimpin negara, tapi lebih cerdik daripada ahli parlimen PAS. Terlebih kepada orang yang bercakap menghina tentang roti gardenia itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata Hadi Awang berhutang dengan kapal terbang emas. Oh, mahal kapal terbang emas daripada roti gardenia, kata beliau. Ambil Boeing hutang berapa bilion, soalnya lagi dengan menemplak pihak yang dianggapnya membesarkan isu roti sehingga lupa negara ini digadai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau anda nak bercakap tentang isu kapal terbang emas, kapal digadai, rumah digadai, negara digadai dan sebagainya, tak perlu cakap benda tu dalam PRN Sabah. Kami tidak mahu dengar tentang itu. Kami tak peduli pun tentang itu. Yang kami peduli ialah hak dan maruah Sabah. Itu yang Hadi patut cakap. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum ini seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedah mengundang rasa tidak puas hati rakyat Sabah apabila orang Sabah, dia kata orang Sabah tu kempen dia bagi roti gardenia saja. Susulan kecaman orang ramai, pemimpin PAS berkenan memohon maaf dan menarik balik kenyataannya yang dilihat seolah-olah
merendah-rendahkan rakyat Sabah. Dalam PRN Sabah kali ini, PAS menamakan Posterujaya PAS Negeri Datuk Dr. Ali Akbar Gulasan yang juga naib pengerusi PN Sabah sebagai calon kerusi DUN Karambunai. Namun demikian, ada yang mengatakan beliau akan kalah. Sekian dulu kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hamzah Zainuddin akan dipecat malam ini. Persoalan itu mula berkeliaran, bertebaran di media sosial. Kesianlah Hamzah Zainuddin di Parti Bersatu sekarang. Pada pendapat saya, Hamzah Zainuddin sudah tidak ada masa depan lagi dalam Parti Bersatu maupun Perikatan Nasional. Jika Hamzah Zainuddin terus kekal bersama Parti Bersatu, saya dapat memikirkan itulah tarik akhir beliau dalam dunia politik. Sekarang ini, Hamzah Zainuddin benar-benar sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Dalam Parti Bersatu, beliau sudah boleh dikata sudah dicop sebagai pengkhianat kerana menentang Presiden. Sehingga macai geng kepada Hamzah Zainuddin sudah pun ramai yang dipecat. Bahkan baru sebentar tadi ada 2 lagi ketua bahagian telah pun disahkan dipecat oleh Lembaga Disiplin Parti Bersatu. Jadi apakah lagi yang Hamzah Zainuddin harapkan dalam Parti Bersatu? Yang sedihnya ialah Azmin Ali yang baru saja bersama dengan Parti Bersatu berbanding Hamzah Zainuddin, kini dilihat semakin kukuh mengukuhkan jejak dan mengukuhkan kuasa dalam Parti Bersatu. Nampaknya Azmin berjaya untuk menumbangkan Hamzah Zainuddin. Yang menariknya hari ini ialah apabila Hulu Langat mengucapkan tahniah kepada Putrajaya dan takziah pula kepada Larut. Siapakah Putrajaya? Razi Jidin yang pernah dikecam, pernah dicop sebagai Nobita. Apa yang menariknya ialah ada dakwaan daripada sumber mengatakan Hamzah Zainuddin akan dipecat malam ini dan akan digantikan oleh ahli Parlimen Putrajaya iaitu Razi Jidin. Sumber yang menyatakan bahawa Hamzah Zainuddin secara perlahan-lahan akan dicantas dan dijatuhkan sebawah-bawahnya apabila dilihat enggan dan ingkar untuk menghadiri dalam prosiding Lembaga Disiplin Parti Bersatu. Muhammad Sani Hamzah, PH Hulu Langat, hari ini menggamatkan seketika sidang Dewan Rakyat
apabila mengucapkan takziah kepada Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin kerana didakwa akan dilucutkan daripada jawatan itu. Beliau juga sebelum ini mengucapkan tahniah kepada Datuk Dr. Razzie Jidin yang didakwa bakal dilantik Ketua Pembangkang. Usikan ahli parlimen Parti Amanah Negara Amanah berkenan berlaku ketika beliau membahaskan rang undang-undang RUU Perbekalan 2026 bagi Kementerian Kesihatan peringkat jawatan kuasa. Kata beliau, saya nak ucapkan sabas dan tahniah kepada ahli Parlimen Putrajaya yang kabarnya akan dilantik sebagai Ketua Pembangkang dalam Parlimen Malaysia. Takziah diucapkan kepada ahli Parlimen Larut yang dilucutkan jawatan sebagai Ketua Pembangkang. Selamat bertugas ahli yang berhormat Putrajaya, katanya sebelum mengakhiri perbahasan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara peribadi pada pendapat saya, kualiti Hamzah Zainuddin jauh lebih baik berbanding Razzie Jidin. Razzie Jidin, kualiti cara beliau berbahas cukup tidak baik. Hanya pandai teriak, hanya pandai menjerit, tarik balik, tarik balik, tarik balik. Masih ingat insiden itu? Beliau ini lawannya hanya satu, yaitu ahli Parlimen Machang, yaitu Wan Faisal. Dua-dua suka jerit, dua-dua suka teriak, dua-dua pun tiada kualiti berbahas. Kenapa perlu ganti Hamzah Zainuddin? Sedangkan Hamzah Zainuddin, kualiti perbahasannya jauh lebih baik berbanding Razzie Jidin. Tuan-tuan dan puan-puan, susulan itu, beberapa ahli Parlimen Blok Pembangkang dilihat tidak berpuas hati dan menyifatkan ucapan Sani tersebut sebagai tidak kena dengan sesi perbahasan. Terdahulu tular satu draft dokumen dalaman bertarikh 10 November 2025 didakwa sebagai surat sulit kepimpinan Bersatu yang mencadangkan Razzie Jidin yang juga naib Presiden Bersatu menggantikan Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang. Bersatu kini makin bergolak. Bayangkan, Hamzah Zainuddin yang merupakan timbalan Presiden kini mula perlahan-lahan disingkirkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.